takut, tak tahu atau bercanggah dengan agama. Ini antara sebab kurangnya individu yang sanggup menderma organ. Peningkatan pesakit yang amat memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi yang mengalami kegagalan fungsi organ, nyata keperluan menderma organ atau tisu sangat mendesak. Penubuhan Pusat Sumber Transplant Nasional atau NTRC pada tahun 1997 membuka mata banyak pihak mengenai pentingnya menderma organ atau transplant. Selain berfungsi one-stop pusat pendaftaran pengikrar organ dan tisu, berperanan menyelaras proses pendermaan organ di peringkat kebangsaan. Sehingga kini, pendermaan termuda di Malaysia berusia 25 hari dan paling tua 82 tahun. Pada tahun 2013, kita ada lebih dari 26,000 yang berdaftar dan 9,000 daripadanya adalah orang Melayu, 11,000 lebih orang Cina, 10,000 lebih orang India. Tetapi pada tahun lepas, kita sudah nampak peningkatan di mana bilangan pendaftar telah pun naik sehingga 39,000. 13,000 naik, about 50% rise. Okey, kalau yang nak berikrar, sesiapa saja boleh berikrar. Tak kiralah kalau you ada penyakit. Sebab berikrar ini hanya nak menyatakan hasrat you nak menderma. Kalau you kurang dari 18 tahun, you mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada mak bapak atau guardian. Tapi yang lain tak perlu. Tapi you mesti beritahu kepada keluarga lah tentang niat you. Nak menderma organ ni, dia mesti mati secara mati otak dan menerima pernafasan dengan mesin. Walaupun masih ramai yang takut menderma organ, masih ada insan yang murah hati menderma untuk memberi kehidupan baru kepada orang lain. Ahmad Kariri Al-Hadi Muhammad Yusof menyerahkan sebahagian hatinya kepada Allahyarham adik Muhammad Yohid Muhammad Farhan Kuti Krishnan 11 tahun lalu. Ahmad Kariri antara penderma hati terawal di negara ini. Kisah keberaniannya yang mahu mendermakan hati kepada adik Muhammad Yohid ketika itu berumur setahun sangat menyentuh perasaan. Adik Muhammad Yohid, penghidap biliaria atresia atau bengkak hati, meninggal selepas kira-kira 40 hari selepas pembedahan di hospital swasta di Singapura akibat masalah ubatan. Bukan populariti yang beliau mahukan, jauh sekali mengharapkan balasan kewangan. Segalanya dilakukan kerana ihsan. Okey, pada awalnya tahun 2000, saya mengalami satu kesukaran yang mana anak saya sendiri berusia dalam 6 bulan mengidap satu penyakit. Ketika itu majikan saya seorang warga Jepun telah menyumbangkan duit sebanyak tu untuk pembedahan anak saya. Jadi ketika itu baru saya terfikir betapa beruntungnya saya sebagai seorang ayah kerana ada seorang warga Jepun yang kita tahu bukan satu bangsa, satu agama, satu negara kita, tapi sanggup bantu anak saya. Jadi saya rasa saya orang yang amat bertuah kerana mungkin saya di kalangan orang-orang yang dapat dibantu. Jadi bagaimana pula orang di luar sana? Jadi ketika itulah saya terfikir dan saya telah beritahu kepada isteri saya, kata saya ingin mendermakan organ saya. Pada mulanya apabila saya berikrar untuk mendermakan organ, ramai tak bersetuju, terutama daripada kalangan sahabat. Mereka tidak diberikan pendedahan bagaimana sebenarnya tujuan asal saya untuk menderma organ, dan mereka hanya nampak apabila saya ingin mendermakan organ menjadi satu kesalahan, terutama menjadi kesalahan pada agama. Tapi daripada fatwa sendiri, daripada Majlis Ulama Islam sendiri telah memberi fatwa mengharuskan orang yang menderma organ ini untuk kebaikan tanpa meminta wang, dan penjelasan itu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi kurang faham, dan mereka rasa itu adalah satu pendedahan yang baik, dan mereka pun nampaknya sehingga hari ini ramai yang telah berikrar untuk menjadi penderma organ juga. Alhamdulillah, selepas saya mendermakan organ 11 tahun yang lepas pada tahun 2004, perubahan kesihatan saya tidak ada langsung, dan saya rasa saya bertambah sihat, saya rasa saya bertambah ceria. Selain Ahmad Kariri, Claire George juga pernah melakukan tindakan serupa. Pengalamannya mendermakan buah pinggang anak perempuannya, mendiang Esther Lim Joy Earn yang meninggal akibat mati otak, merupakan tindakan paling berani yang dilakukannya. Saya terus bersetuju untuk dermakan organ sebab kalau ada organ anak saya yang boleh menyelamatkan anak orang lain, saya nak supaya mereka boleh hidup dan mereka boleh
dapat hidup yang baru. Sebagai seorang ibu, baginya Esther tidak pergi begitu sahaja, tetapi Esther meninggalkan keluarga untuk satu tujuan yang cukup agung dan murni. Claire mengakui pada awalnya terdapat bantahan keluarga, tetapi selepas melihat penderitaan Esther dan diberi penjelasan, mereka akur dengan keputusan Claire dan suami Lim Heng Seng. Semua boleh terima, kawan-kawan dan keluarga boleh terima. Setelah saya bercakap dengan menjelaskan kepada ibu saya kenapa kita menderma dan sebagainya. Memang kita nak membudayakan pendermaan organ, dan untuk ini terjadi kita memang perlukan semua terlibat. Sebab tu yang sekarang kita ada MAPKU. MAPKU dia mengambil pendermaan organ ini sebagai misi mereka sendiri. Bukan mereka datang kita buat kat tempat mereka. Mereka sendiri yang fikirkan bagaimana nak, seperti Tan Sri kata, memikat masyarakat, nak dapatkan message tu across, nak mengatasi perasaan takut. Kita buat di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid. Tiap-tiap 3 bulan kita ada program dengan Masjid Negara bersama dengan pendermaan darah. Jadi orang dah biasa. Dan untuk meningkatkan lagi kesedaran tu, pada tiap-tiap tahun di bulan Oktober kita ada Minggu Kesedaran Pendermaan Organ MKPO, di mana kita minta setiap lapisan masyarakat untuk terlibat. Jadi kita boleh nampak visible pemindahan pendermaan organ ini. Sungguh pun stigma dan ketakutan di kalangan masyarakat masih kuat terhadap pendermaan organ. Namun hakikatnya, ia mampu menyelamatkan nyawa. Semua agama mengizinkan pendermaan organ, termasuk Islam yang mengiktiraf pendermaan organ sebagai perbuatan yang sangat mulia.